Adik, maafkan abang adik. Abang rasa abang dah buat yang terbaik untuk adik. Dan abang percaya ramai dah buat yang terbaik untuk mencari kebenaran, membela maruah adik dan keluarga. Ramai yang mendoakan, yang buat solat hajat di mana-mana masjid dan surau, tahlil yang khusus berkali-kali. Malah yang mula-mula mengangkat dan bawa kisah adik ni adalah dari parti yang Karang Bunai menang tu lah. Yes! Selepas meletup sana sini, barulah terhegeh-hegeh pemimpin kerajaan, malah pemimpin Sabahan sendiri keterbelakang dalam bawa kisah adik ni. Tak apalah dik, itulah dunia. Dunia ni sememangnya tidak sempurna, naif dan hanya digelar bangkai dan sampah bagi orang yang faham apakah maksud sebenar erti dunia itu. Dunia semakin punah binasa apabila orang Islam sendiri meninggalkan agama mereka. Pemimpin tidak lagi menurut Al-Quran dan hukum yang Allah turunkan. Bertopengkan agama, malah tidak bersungguh mengekang maksiat. Maka bala tu datang tertimpa untuk semua. Abang yakin Zara sekarang berada di taman syurga. Sabar ya dik. Dunia ni sudah tidak lama. Hanya mahkamah Allah lah yang sebaik-baik pembela. Di dunia ni penguasa dilindungi oleh semua. Mereka kebal dan mengatasi sendiri segala undang-undang yang ada. Kepada keluarga adik Zara, semoga Allah limpahkan segunung rahmat dan kasih sayang. Doa-doa yang ramai itu adalah suatu kurniaan Allah bagi mereka yang terzalimi. Kayanya anda semua nanti di akhirat, insya-Allah. Pasti menembusi langit. Allah pasti menjawab dengan cara yang terbaik dan bukan dengan cara kita. Kepada rakyat Sabah, saya yakin ramai yang bersetuju dengan saya. Namun sayang, video ini saya tujukan khusus untuk rakyat Sabah yang mata duitan, yang mudah dibeli dengan duit gula-gula pilihan raya. Semoga bagi tangan-tangan yang masih salah memilih, simpanlah duit gula-gula itu untuk 5 tahun yang akan datang. Jadikan prinsip siapa bagi duit pilihan raya itu paling besar, maka parti itulah yang akan dipilih. Semoga dengan menambah baiknya infrastruktur anda semua, pembangunan melawan rasuah, walau kamu orang sendiri yang menggalakkannya. Yes! Untuk kehadapan 5 tahun, jangan sesekali berbunyi-bunyi lagi tentang peruntukan, tentang nasib, tentang kecewa itu dan ini. Kami tak mahu dengar lagi ianya datang dari pengundi-pengundi Ketua Menteri 3 pagi itu. Justice for Zara lambang penyatuan Sabah dan seluruh Semenanjung ketika itu. Biarlah menjadi kenangan manis ketika. Kerana ramai dari kamu semua yang masih tidak faham apakah itu politik. Bermakna benarlah Alkisah Roti Gardenia itu. Sangat tepat dan bukan lagi cakap kosong. Semudah itu jiwa-jiwa kamu dibeli. Jangan kata kesusahan kamu itulah yang buatkan sangat mengharapkan duit gula-gula pilihan raya itu. Pilihan raya hanya bagi kamu sebagai pesta dapat duit poket dengan segera. Saya tujukan bagi mereka yang ambil lalu terasa terhutang budi pada pemberi. Itulah kebodohan paling nyata. Kita marah apabila dipeli-peli sedangkan kitalah yang amalkan dan galakkan rasuah. Rasuah bukan hanya dikait dengan para pemimpin parti-parti politik. Malah kamu-kamu semua yang marahin, yang terhutang budi konon-kononnya tu, yang menerima gula-gula politik itu pun samalah lebih kurang. Pastikan pengundi-pengundi di semua kawasan Ketua Menteri 3 pagi itu memuat naik dalam tiap konten-konten tentang semua kebaikan sepanjang 5 tahun ke hadapan. Sakit, perih, simpanlah sendiri-sendiri kerana akan mengundang meluat yang teramat oleh kami semua di sana. Apatah lagi yang di sini. Jangan sesekali merungut lagi. Dan yang lebih penting, jangan sesekali sebut tentang Justice for Zara lagi. Seeloknya doakan diri kamu masing-masing. Sepatutnya justice untuk semua kamu dahulu. Kerana semurah itu nilai harga diri. Hanya beberapa ratus saja nilai maruah kamu untuk dibunuh. Mungkin ada yang panas, namun itulah hakikat yang harus ditelan. Memilih pemimpin ni umpama seperti mana kita memilih pasangan. Pasangan bagaimana yang kamu nak? Sama saja. Jadi, Justice for Zara telah pun berakhir. Respek kami telah pun berakhir kerana majoriti rakyat Sabah hanya berpura-pura justice. Hakikatnya mereka bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin yang menyakau hasil negeri untuk mengkayakan pemimpin saja. Apa boleh buat? Sudah takdir dan nasibnya macam tu. Sekali lagi saya ulang di sini, apa yang saya cakap ini adalah khusus untuk semua pengundi Ketua Menteri 3 pagi itu dan kuncu-kuncunya. Kan bagi mereka yang bijak, yang telah pun berubah ke arah politik matang, anda semua terbaik dan tahniah saya ucapkan. Jangan terasa dengan video saya ni, yang berjuang Alhamdulillah. Ini khusus untuk pembela adik Zara dengan air mata, suaranya yang terjerit-jerit, sanggup berpeluh-peluh, berapat-rapat dengan jam di jalan sana sini, buat lagu segala macam konon-kononnya, yang bagi kami hanya palsu belaka, yang masih tak faham-faham apakah itu permainan politik. Hanya ikut-ikutan, yang tak tahu hujung pangkal, akhirnya kembali ke sarang yang sama juga. Kepada rakyat Sabah khususnya orang yang memenangkan orang yang sama juga, untuk 5 tahun ke hadapan, jangan sesekali berbunyi tentang nasib, tentang kemudahan-kemudahan asas lagi. Jangan berbunyi lagi tentang rasuah. Apatah lagi salahkan kami di Semenanjung atas apa yang berlaku di sana. Sebab puas dah
berpuluh-puluh kali sudah dibilang, muka-muka yang memerintah yang ada tu, muka-muka segala benda negatif yang selama ini kamu orang sendiri tahu. Hanya menunggang nama Sabahan untuk Sabahan. Namun, apa yang penting guys? Ya, gula-gula politik. Siapa kasih kita lebih, itu yang kita kasih menang. Jadikan pelaburan skim tu jangka pendek untuk tiap 5 tahun. Jika begitulah sekadar pemikiran kamu semua, maka amat jauhlah pemahaman kamu tentang apakah itu sebenarnya politik. Jahanam. Maaf adik Zara, hal rasuah biarlah ditanggung oleh mereka yang mencintai para perasuah di Sabah sana. Abang koyakkan stiker ini bukan kerana tak hormati pembagian adik dan apa yang dirasakan keluarga adik. Namun abang dan kawan-kawan abang amat kecewa dan meluat yang teramat dengan rakyat negeri adik yang konon-konon pertahankan adik namun masih lagi memilih parti-parti individu pemimpin yang berkemungkinan besar terlibat secara langsung ataupun tidak dengan kematian adik. Beratus kereta, bas, lori dan motor, rider-rider di jalanan dari utara ke selatan, timur ke barat menampal stiker tertulis justice untuk adik di seluruh semenanjung ni. Namun semuanya sia-sia. Tak apalah adik, tanpa stiker di sana sini pun kebenaran akan terungkap. Jika tidak di dunia ni, sudah pasti di mahsyar kelak. Amin. Itu saja untuk kali ini. Buat warga Sabahan Ketua Menteri 3 pagi, selamat berbahagia untuk 5 tahun akan datang. Jangan sesekali berbunyi tentang apa saja yang negatif. Yang bagi aku, semuanya dah basi untuk diulang dengar. Selamat meneruskan tradisi berpuluh-puluh tahun dengan cerita yang sama. Okey. Siapa kata kalau betul-betul kamu orang semua ni ikhlas perjuangkan nasib Zara, kenapa perlu dikoyakkan stiker lah ataupun kempen macam ni? Ke sebab parti politik kamu ni kalah? Ni, dengar elok-elok. Kena mengena dengan siapa yang menang, parti kami kalah ke parti kami menang ke tidak. Ini soalnya siapa yang memerintah kamu sebelum, semasa dan selepas kematian Zara. Kerana sebab politik lah, sebab individu berkepentingan dalam kerajaan kamu lah yang menyebabkan kes ini mati. Susah. Ni, brother, tak ada kena mengena dengan parti saya, parti kami kalah ke, parti kami menang ke, siapa tak ada. Sehingga ke hari ini, masalah itu tidak selesai. Kalau tidak kerana ada individu berkepentingan dalam kerajaan kamu di sana, dan apatah lagi pemimpin parti politik kamu yang jika tidak ada pembabitan yang langsung ataupun tidak langsung, confirm kes ini tidak akan selama macam ni, masih lagi tidak selesai. Kalau tak ada unsur individu berkepentingan. Jadi fikir-fikirkan, fikir bagus-bagus apa yang saya bilang ni. Semoga sabarlah ya untuk menghadapi 5 tahun mendatang. Itu saja. Bye-bye. Gerak.